بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يختصف بالصفات الكمل. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. فقد قال الله تعالى في محكم كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ من أطعني دخل الجنة ومن أصاني فقد أبى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دنا نفسه وعمل لما بعد الموت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغ عني ولو آية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Pertama dan selamanya, marilah kita merafa' syukur setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah inayah Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah kurniakan kita. Allah Subhanahu wa taala telah anugerahkan kita satu benda, satu perkara yang paling bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang mana perkara ini Allah Subhanahu wa taala kasih dan cinta dan sayang kepada perkara ini. Allah Subhanahu wa taala sangat kasih sayang kepada perkara ini
satu benda ini lebih daripada Allah Subhanahu wa taala cinta dan kasih kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu orang yang diberi gelaran Habibullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala lebih kasihkan perkara ini, lebih kasihkan benda ini daripada kasih kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah perkara itu? Apakah benda itu? Perkara itu ialah tentang iman dan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agama Islam dan iman satu perkara yang Allah Subhanahu wa taala sangat kasih, sangat cinta, sangat sayang, kerana disebabkan kasihnya Allah Subhanahu wa taala kepada agama. Allah Subhanahu wa taala telah susah-susahkan, telah bagi ujian kepada para anbiya alaihi salatu wassalam sejak Nabi Adam alaihi salam sehinggalah khataman nabiyyin sayyidul hudi Adam wala fakhra, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah susah-susahkan para anbiya, Allah uji para anbiya alaihi salatu wassalam untuk dapatkan satu perkara yang sangat bernilai dan sangat Allah Subhanahu wa taala sayang, iaitu agama. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini Allah Subhanahu wa taala telah kurniakan kita di umur kita. Pada hari ini Allah Subhanahu wa taala telah kurniakan kita pelbagai jenis nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Tidak ternilai, tidak terkira nilai, tidak terkira nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Sejak kita lahir ke muka bumi sehinggalah sekarang ini, nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dianugerahkan kepada kita tidak terkira. Jika dikumpulkan seluruh daun-daun di muka bumi ini, dijadikan kertas, seluruh ranting-ranting pokok dijadikan pena, dan 7 lautan dijadikan dakwat untuk tulis nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, maka tidak cukup untuk menulis nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Tapi satu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, iaitu hamba-hamba yang Allah Subhanahu wa taala sayang, iaitu hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dipilih, iaitu nikmat iman dan Islam. Nikmat iman dan Islam adalah satu perkara yang sangat-sangat berharga dan mahal. Dan nikmat ini hanya Allah Subhanahu wa taala sahaja yang tentukan kepada siapa hamba-hambanya yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika hari ini satu orang penggali permata, satu permata pada asalnya tidak bernilai, satu permata pada asalnya tiada harga, tiada harga di sisi manusia, tidak ada nilai di sisi manusia.
Sebab apa? Dia berada jauh di dasar laut. Tapi untuk jadikan permata itu berharga, perlukan pengorbanan, perlukan usaha susah payah. Jadi satu orang penggali permata, pencari permata, penjual permata, dia akan bersusah payah, korbankan diri dia. Korbankan diri dia, turun ke laut. Turun ke laut, menyelam, mencari tiram dan jumpa permata. Dari permata itu diproses dengan pelbagai proses. Pelbagai proses untuk jadikan satu permata yang tiada nilai kepada satu permata yang mempunyai nilai ribu, puluhan ribu. Macam tu juga agama. Agama ni satu benda yang bernilai. Agama ni satu benda yang bernilai. Tapi untuk tingkatkan nilai agama itu, untuk tingkatkan nilai agama itu, nilai agama untuk tingkatkan dalam diri kita, kita perlukan pengorbanan. Kita perlukan susah payah. Kita perlu korbankan harta masa kita. Untuk apa? Atas maksud apa? Atas maksud agama ilallah. Inilah agama Allah Subhanahu wa taala, perlukan pengorbanan. Untuk dapatkan iman yang sempurna, perlukan pengorbanan. Hari ini, jika pada malam hari kita tidur, tiba-tiba kawan kita kejut. Hai saudara, bangun, jom solat tahajud. Mungkin kita kata apa dalam hati kita? Engkau ni tiada apa-apa. Engkau ni tiada apa-apa. Engkau ni kawan aku je, satu baya dengan aku, satu umur dengan aku, dan engkau tiada pangkat apa-apa pada aku. Jadi buat apa aku perlu ikut kata engkau? Jadi buat apa aku perlu ikut kata engkau? Jadi dalam diri dia tak ada, dalam diri dia akan letak apa? Aku tak wajib ikut perintah engkau. Maka dia takkan bangun. Hari ni, jika mak kita, mak ayah kita bangunkan kita pada waktu malam, mungkin satu orang dia akan fikir, oh ni mak ayah aku, ini ibu dan ayah aku, dia telah kejutkan aku, dia telah bangunkan aku, maka aku kena ikut. Sebab apa? Dia telah besarkan kita, dia telah memberi kasih sayang kita daripada kecil sehingga kita besar. Dia telah memberi nafkah kepada kita. Dia telah membesarkan kita dengan wang ringgit mereka, dengan susah payah mereka, dengan titik peluh mereka. Maka aku wajib taat dan menuruti perintahnya. Maka kita akan bangun dengan ada kekuatan. Tapi kalaulah kita satu hari datang sekeping surat kepada kita mengatakan pada sekian hari bulan, dalam 3 hari lagi Raja akan nak jumpa kamu, Raja akan nak jumpa kamu. Jadi kita bila dengar berita itu, kita akan rasa gelisah, tidur malam tak tentu. Kita nak jumpa Raja ni. Kita tahu Raja tu siapa. Raja ni lah orang yang paling hebat kat negeri kita ataupun negara kita. Orang yang mempunyai kekuasaan, orang yang mempunyai kekayaan, orang yang mempunyai pangkat yang tinggi, orang yang mentadbir negeri dan negara kita. Apakah aku perlu buat persediaan pada diriku untuk menghadap Raja? Apakah cara aku untuk pakaian aku nak jumpa Raja ni? Macam mana cara pakai? Apakah seluar yang digunakan untuk jumpa Raja ni? Aku nak pakai kot ke, kasut apa, jam tangan apa untuk menghadap Raja? Maka kita akan sepanjang 3 hari itu kita akan rasa gelisah, tak tentu arah, tak duduk diam,
tak senang duduk untuk apa? Untuk menghadap raja. Satu orang yang mempunyai kekuasaan dalam suatu negeri atau negara. Sebab apa? Kita kenal raja tu. Tapi hari ini bila suruhan azan berkumandang hayya 'alas salah, marilah kita menunaikan solat. Hayya 'alal falah, marilah kita menuju kejayaan. Di manakah kedudukan kita? Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Di manakah kedudukan kita, tuan-tuan? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Di manakah kedudukan itu ketika kita sedang mendengar azan? Apakah perbuatan kita ketika itu? Sama ada kita tinggalkan pekerjaan kita, kita kenal Allah Subhanahu wa taala, kita tinggalkan pekerjaan kita, terus kita ambil wuduk, kita buat persiapan untuk kita tunaikan solat perintah Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar, ataupun ketika itu kita sibuk dengan pekerjaan kita, kita sibuk dengan urusan kita, kita lalai dengan perkara-perkara yang tidak membawa faedah kepada diri kita. Adakah kita kenal Allah Subhanahu wa taala ketika itu? Kalau kita tengok balik kepada makhluk-makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, yang kenal, betul-betul kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti langit dan bumi. Langit dan bumi adalah salah satu makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, yang dia kenal Allah Subhanahu wa taala. Dikenal siapa Allah Subhanahu wa taala. Ketika mana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, faqala laha walil ardi i'tiya taw'an aw karha. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada langit dan bumi, wahai langit, aku panggil engkau. Ketika anak Allah Subhanahu wa taala panggil, Allah SWT perintahkan langit dan bumi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu langit dan bumi datang dengan penuh rasa ketakutan dan kegurunan. Dengan penuh rasa ketakutan dan kegurunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa dia takut dan gerun? Sebab dia kenal Allah Subhanahu wa taala. Walil ardi i'tiya taw'an aw karha. Ya Allah, aku datang ni ya Allah. Aku datang penuh ketaatan kepada Engkau ya Allah, 100%. 100% taat aku datang kepada Engkau ya Allah. Aku datang tunduk kepada Engkau ya Allah dengan 100% ketaatan ya Allah. Ketika mana firman Allah SWT, ketika itu bila malaikat menjelah, malaikat berkata kepada Allah SWT, ma kunta sani'an bihima. Ya Allah, kalaulah Engkau panggil langit dan bumi tadi, Kau panggil langit dan bumi tadi, bumi dan langit itu tak datang, Kau panggil, apakah yang Engkau akan buat kepada mereka? Apakah yang Kau akan buat kepada langit dan bumi? Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat ketika malaikat bertanyakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika malaikat menanyakan persoalan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntu amiran dabatan min dawabi fatabtaliyahum. Allah SWT kata apa? Allah SWT firman, aku akan datangkan satu makhluk, satu binatang, yang mana binatang ini akan makan 7 petal langit dan 7 petal bumi dengan sekali ngap sahaja. Allahu Akbar. Sungguh besar
binatang yang Allah Subhanahu wa ta'ala datangkan untuk makan 7 petala langit dan 7 petala bumi dengan sekali ngap je. Jika ketika itu Allah SWT panggil langit dan bumi tidak datang. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, besarnya langit, perbezaan langit dan bumi seumpama satu bentuk cincin diletakkan di atas satu padang pasir yang luas. Cincin tadi ialah bumi, dan padang pasir yang luas adalah langit pertama. Dan perbezaan besarnya antara langit pertama dengan langit kedua. Satu bentuk cincin dilemparkan di atas padang pasir. Satu bentuk cincin tadi ialah langit pertama. Padang pasir yang luas tadi ialah langit kedua. Dan perbezaan besarnya di antara langit kedua dengan langit ketiga. Satu bentuk cincin diletakkan di atas satu padang pasir yang luas. Satu bentuk cincin tadi langit kedua, dan padang pasir yang luas tadi langit ketiga. Begitulah sehingga langit ketujuh. Satu bentuk cincin dilemparkan di atas padang pasir. Sebentuk cincin tadi ialah langit ke-6, dan padang pasir yang luas tadi ialah langit ke-7. Allahu Akbar. Besarnya langit. Tetapi besarnya langit itu, Allah SWT datangkan satu binatang. Jika langit dan bumi tidak datang ketika mana Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan untuk datang berjumpa dengan Allah SWT, maka binatang itu akan makan langit, 7 petala langit dan 7 petala bumi dengan sekali ngap. Allahu Akbar. Ketika mana malaikat mendengar jawapan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, malaikat terkejut. Ya Allah, Engkau ada makhluk yang lebih besar daripada 7 petala langit dan 7 petala bumi, ya Allah. Manakah makhluk itu Kau letak, ya Allah? Kat mana Engkau letak makhluk tu, ya Allah? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fi marjim min murujim. Aku letak makhluk ini di salah satu padang rumputku. Allahu Akbar. Besarnya ada makhluk lagi besar, dan besarnya, maha hebatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuba bayangkan tuan-tuan, makhluk tadi makan 7 petala langit, 7 petala bumi sekali ngap. Lepas tu Allah SWT letak makhluk binatang ini di salah satu padang rumputnya. Salah satu padang rumput. Berapa besar pula padang rumput? Dan besarnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak terfikir, tidak boleh difikirkan oleh akal kefikiran kita. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa Maulana Muhammad. Di sinilah cerita apa? Bahawa makhluk yang kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu 7 petala langit dan 7 petala bumi, antara makhluk yang kenal dengan Allah SWT, datang ketika mana Allah SWT perintah, ketika mana Allah SWT panggil, datang menghadap dengan penuh ketaatan dan ketakutan. Jadi hari ini kita perlu cek amalan kita. Kita perlu cek diri kita, muhasabah diri kita. Mana kedudukan kita? Ketika mana Allah Subhanahu wa ta'ala panggil kita, hayya 'alas salah, marilah kita menunaikan solat. Hayya 'alal falah, marilah kita menuju kejayaan. Mana kedudukan kita ketika itu? Jadi kita muhasabah diri kita, iaitu solat kita perlu perbaiki lagi dan lagi. Sebab apa? Solat ialah tiang agama. Solat ini ialah tiang agama. Barang siapa yang tak solat, maka dia meruntuhkan agama. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala telah buat ketetapan
kejayaan saya, kejayaan tuan-tuan, kejayaan seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam agama, sejauh mana manusia itu dapat taat perintah Allah, ikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka manusia itu akan berjaya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "May yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Barang siapa yang mentaati perintah Allah, mentaati perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapat kejayaan, faza, fauzan, kejayaan demi kejayaan, azima, ditakkidkan, kejayaan demi kejayaan yang sangat-sangat besar. Tiada kejayaan, bukan pangkat kita sebagai kejayaan, bukan harta kita bawa kejayaan, bukan wang ringgit kita bawa kejayaan, tapi yang bawa kejayaan yang sangat-sangat besar, taat perintah Allah, ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kita satu pimpinan yang sangat mulia, yang sangat hebat, satu pimpinan yang sangat-sangat terbaik, iaitu pimpinan apa? Pimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana sayyiduhu di Adam wala fakhra." Aku ialah pemimpin sejak Nabi Adam alaihissalam sehinggalah bayi yang terakhir yang lahir di muka bumi ini, semua berada di bawah pimpinanku. Bahkan dikatakan pula Sayyidul Khalqi 'ala al-itlaq, iaitu pimpinan seluruh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna ka illa rahmatan lil alamin." Hai Muhammad, kamu diutuskan untuk membawa rahmat ke seluruh alam, untuk manfaat, untuk rahmat seluruh alam. Kamu diutuskan untuk rahmat sekalian alam, seluruh alam. Al-alamin, di dalam tafsir Al-Jalalain mengatakan apa? Alamin bermaksud kullu ma siwallah, seluruh makhluk kecuali Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna al-alamin, seluruh makhluk kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan maksud rahmat apa? Rahmat ialah seluruh makhluk yang berada di alam semesta ini. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Satu orang pimpinan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, satu pimpinan yang hebat, yang sangat dicintai, yang mana bila kita sebut nama dia, sebut nama baginda, sebut nama beliau, kita akan berasa senang, kita akan berasa tenang. Kita berada dalam keadaan gundah gulana, kita sebut nama beliau, maka kita akan berasa dalam keadaan tenang. Satu pimpinan yang hebat, yang mulia, yang tinggi darjat di sisi Allah Subhanahu wa taala pun sentiasa menangis, memikirkan
kita. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ketika mana satu malam Nabi sallallahu alaihi wasallam baca Quran sehinggalah tiba ayat in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya Allah, sesungguhnya jika engkau mengazab umatku, ya Allah, in tu'adzibuhum, jika engkau mengazab mereka, ya Allah, fa innahum ibaduk, sesungguhnya mereka ni hamba-hamba engkau, ya Allah. Wa in taghfir lahum, jika engkau memaafi mereka, ya Allah, jika engkau mengampuni mereka, ya Allah, fa innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana, ya Allah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam baca Al-Quran sehingga tiba ayat ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam berjujuran dengan air mata. Allahumma ummati, Allahumma ummati, Allahumma ummati, ya Allah umatku, ya Allah, ya Allah umatku, ya Allah, ya Allah umatku, ya Allah. Ketika mana Allah Subhanahu wa taala nampak, melihat kekasihnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis, Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan malaikat turun berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah kata apa? Malaikat cakap dengan Allah, berfirman kepada malaikat, tanya dengan kekasih aku itu, kenapa dia menangis? Kenapa dia menangis macam anak kecil? Malaikat pun turun jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad, kenapa kau menangis? Nabi Muhammad jawab apa? Allahumma ummati, ya Allah umatku, aku sedang memikirkan umatku, aku risau pada umatku, aku risau kepada umatku, aku risau sangat pada umatku, aku sayang, rindu kepada mereka, aku risau, takut umatku tak ikut agama yang dibawa oleh aku dan masuk neraka. Allah Subhanahu wa taala firman kepada malaikat, beritahu kepada kekasihku, cakap dia aku lebih kurang mafhum, aku redha dengan umat engkau, aku sudah redha dengan umat engkau, tak perlulah engkau menangis. Tak perlulah engkau menangis, wahai Muhammad. Adakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gembira bila mendengar perkataan yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepadanya? Tidak, tuan-tuan. Tidak, tuan-tuan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak gembira lagi, tuan-tuan. Nabi sallallahu alaihi wasallam masih memikirkan kita, sayang kepada kita. Bagaimana dalam kawasan kita ini, dalam negeri kita, negara kita ini, masih lagi ramai orang yang jauh daripada agama. Masih lagi ramai orang yang tidak mengikuti agama Allah Subhanahu wa taala. Masih ramai orang yang mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Adakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih bergembira dengan perkataan Allah Subhanahu wa taala? Tidak, tuan-tuan. Nabi sallallahu alaihi wasallam masih bersedih, tuan-tuan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertatangkan air mata, tuan-tuan, memikirkan umatnya. Fikir risau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa fikir risau Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ialah fikir risau Nabi sallallahu alaihi wasallam macam mana bayi yang terakhir di muka bumi ini
dapat ucap kalimah la ilaha illallah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah tunjukkan, telah ajarkan kepada kita akhlak yang sempurna, salah, ilmu, ikram muslimin, ilmu dan zikir ikram muslimin, dan dakwah serta keikhlasan dalam buat amal yang sempurna. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah tunjukkan, telah ajarkan akhlaknya kepada kita dalam segala aspek. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Ashabi kan nujum, sesungguhnya sahabat-sahabatku umpama bintang-bintang di langit. Jika kamu ikut salah satu daripada mereka, maka kamu tidak akan sesat selama-lamanya dan kamu akan berjaya. Inilah sahabat. Sahabat ini orang yang berada dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika dalam majlis, Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk dan satu ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tengah duduk Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk dengan para sahabat dan berkata-kata, berbual dengan sahabat. Sungguhnya aku rindu dengan saudara-saudaraku. Aku rindu dengan saudara-saudaraku. Lebih kurang mafhum hadis, aku rindu dengan saudara-saudaraku. Sahabat-sahabat bertanya, wahai Rasulullah, sungguhnya kami ni bukan saudara, kami kan saudara-saudara kamu. Kenapa kamu masih rindu dengan kami? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu semua ialah sahabatku dan umat aku yang beriman dengan aku tetapi tidak pernah melihat wajahku, merekalah saudara-saudaraku. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Nabi sallallahu alaihi wasallam cinta dan sayang kepada kita. Apakah kita? Apakah pengorbanan kita untuk tunjukkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Seluruh umatku akan masuk syurga illa man aba, kecuali mereka yang enggan. Qila, sahabat-sahabat bertanya, wa man ya'ba ya Rasulullah? Siapakah mereka yang enggan ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ata'ani dakhala al-jannah. Siapa yang mentaati aku, mereka akan bersama-sama aku masuk dalam syurga. Wa man asani faqad aba. Siapa yang mengingkari aku, siapa yang tidak mengikuti aku, maka merekalah orang yang enggan. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Jadikah apa pengorbanan kita untuk tunjukkan rasa kasih sayangnya kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana satu orang pimpinan, satu orang pemimpin yang sangat merindui, sangat mencintai dan kasihkan kita. Jadi kita perlu buat pengorbanan untuk ikut cara dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahya sunnati, barang siapa yang mengamalkan sunnahku, faqad ahabbani,
maka mereka mencintai aku. Waman ahabbani, barang siapa yang mencintai aku, kana ma'iyya fil jannah, mereka akan bersama-sama aku di dalam syurga. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, untuk tunjukkan rasa cinta dan kasih sayang kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk mengikuti macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam buat, kita ikut sahabat. Apakah sahabat buat? Apakah sahabat keluarkan? Apakah sahabat buat pengorbanan? Pengorbanan apakah yang sahabat buat untuk tunjukkan rasa cinta dan kasih kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Sahabat telah tunjukkan akhlaknya. Sahabat-sahabat radhiyallahu anhum yang dulu jahilnya pada agama, jahilnya mereka sehingga minum arak dan tengkorak-tengkorak manusia. Wanita-wanita yang mengandung dijadikan taruhan judi, dibelah perut, dijadikan bahan taruhan judi, apakah dalam perut itu lelaki atau perempuan, dibelah dan tengok hasilnya. Tawaf Baitullah dalam keadaan seurat benang pun tiada. Jahil, mereka jauh daripada Allah SWT. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam dihantar untuk apa? Untuk didik hati-hati mereka, untuk semai hati-hati mereka, semai sifat-sifat mereka yang dulu jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini kita dengar mereka ini, sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dijanjikan syurga di dunia lagi. Dan sifat-sifat mereka ni Allah Subhanahu wa taala telah redha kepada mereka, dan mereka telah redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah Subhanahu wa taala telah redha kepada mereka dan mereka pun redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Maulana Muhammad. Inilah maksud dakwah. Dakwah ilallah, dakwah bermula dengan akhlak. Akhlak kita dalam salah, akhlak kita dalam menuntut ilmu, akhlak kita dalam mengingati Allah Subhanahu wa taala, akhlak kita sesama makhluk. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, apa sabda, la yuhibbu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman seorang kamu sehingga kamu mengasihi saudara kamu lebih daripada kamu mengasihi diri kamu sendiri. Akhlak kita sesama saudara se-Islam kita, akhlak kita sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala, akhlak kita selama makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, akhlak kita dalam beramal, dalam kita melakukan amalan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akhlak kita dalam dakwah mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga dakwah untuk islah diri kita, perbaiki diri kita lagi dan lagi. Itu tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ulama-ulama telah buat garis panduan. Untuk dapatkan satu benda yang bernilai, yang berharga, perlukan pengorbanan dari segi masa, harta, diri kita. Yang mana harta, yang mana diri dan harta kita, Allah Subhanahu wa taala telah janjikan, Allah Subhanahu wa taala telah berikan, Allah Subhanahu wa taala beli harta, Allah Subhanahu wa taala telah beli masa diri kita sebagai ganti dengan syurga Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah beli anfusahum, diri kamu, wa amwalahum, dan harta kamu, bi anna lahumul jannah, sebagai gantinya dengan syurga Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah tuan-tuan, kita perlu korbankan masa, harta, diri kita lagi dan lagi. Kita jadikan diri kita, minta dengan Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala jadikan diri kita asbab hidayah seluruh alam.
Dan kita doa kepada Allah SWT supaya Allah SWT tebarkan hidayah seluruh alam, supaya seluruh alam dapat mentaati perintah Allah, ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita korbankan diri kita, masa kita, harta kita untuk kita keluar jalan Allah SWT jauh-jauh di pelosok-pelosok dunia. Untuk apa? Untuk islah diri kita. Untuk kita islah diri kita. Kita perlu bagi masa, keazaman. 6 bulan setiap tahun, sekurang-kurangnya 4 bulan tuan-tuan. Dan sekurang-kurangnya tidak mampu 4 bulan, 40 hari setiap tahun tuan-tuan. Dan kita perlu bagi masa kita 10 hari setiap bulan, sekurang-kurangnya 3 hari tuan-tuan. Dan kita perlu buat usaha makami kita di masjid, kan, 2 jam setengah satu hari. Dalam satu hari kita buat usaha ziarah 8 jam khususi. Sekurang-kurangnya 2 jam setengah kita ziarah. Kita ziarah kawan-kawan kita dan kita tashkil kepada mereka untuk beri keazaman untuk keluar ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga kita buat usaha makami kita di muhala kita sendiri, di tempat kita sendiri, di halkah kita sendiri, di muhala kita, di tempat kita. Dan kita buat usaha dalam rumah kita. Dalam rumah kita kena buat usaha. Usaha ta'lim, mesyuarat, fikir harian, halkah Al-Quran, halkah nasifat. InsyaAllah tuan-tuan, kita bagi azam insyaAllah sama-sama tuan-tuan. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk daripada kelemahan diri saya. Semoga apa yang kita dengar, kita dapat ambil iktibar, kita dapat amalkan, kita dapat sampaikan kepada saudara-saudara kita yang tiada dalam majlis insya-Allah. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan surah As. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.